Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah dapat kita mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita. Semoga kita dapat mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita akan sambung pada muka surat yang ke-234 bagi yang ada kitab, yang mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kuliah kita bulanan kita ini iaitu untuk Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, iaitu untuk hari Ahad minggu yang keempat 25 Oktober. Kita masih lagi membicarakan iaitu seruan Allah SWT, itu tentang perintah Allah SWT agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kita hendaklah mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri, yang bermaksud diharamkan kepada kamu makan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan daging khinzir termasuk semuanya. Yang mana dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan makanan bangkai. Bangkai tak boleh dimakan. Dan juga bangkainya adalah binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan juga daging khinzir termasuk semuanya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifil ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, diharamkan makan dan binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah. Binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah SWT. Disembelih binatang itu atas nama berhala-berhala, maka diharamkan kita makan. Dan binatang yang mati tercekik dan yang mati dipukul, mati dimakan binatang buas. Ini tuan-tuan ada hukum, iaitu boleh kita tuan-tuan kita, contohnya kita memburu, kita tembak burung, kemudian kita ada anjing yang boleh pergi ambil burung itu, sebab kita tak tahu di mana dia jatuh ataupun jauh tempat jatuh dia. Maka kalau anjing tu pergi ambil, mati dengan gigitan, digigit anjing tu, diharamkan kita makan burung tersebut. Kalau anjing tu pergi ambil, bawa balik, kemudian disembelih terlebih dahulu, barulah kita boleh makan, halal. Ini ada hukum dia lah. Baik, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala, dan diharamkan juga kamu merenung nasib dan undi batang-batang anak panah. Tuan-tuan, haram tuan-tuan kita undi nasib menggunakan batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasid. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada memisungkan kamu dari agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku.
Baik tuan-tuan, yang kita bincangkan tuan-tuan iaitu tajuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan takut kepada orang kafir, maka hendaklah takut kepada Allah Taala. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Ayat ini tuan-tuan, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ada sahabat Nabi SAW yang memahami ayat ini bahawa iaitu Allah SWT telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, bermaksud Nabi SAW akan wafat. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya. Binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita makan, bangkai yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mati tercekik dan sebagainya. Binatang-binatang yang diharamkan ini boleh kita makan bila mana kita dalam keadaan darurat. Kalau tak makan kita mati, maka kita boleh makan sekadar untuk memberi kekuatan supaya kita tak mati. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, selain itu Allah Ta'ala juga memuji dan menyanjung mereka yang beriman disebabkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, orang yang beriman ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji mereka. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Tuhan mereka. Orang beriman ni tuan-tuan, dia takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kita sentiasa dalam keadaan takut kepada Allah, takut dengan azab Allah SWT. Sentiasa kita minta, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku daripada azab di padang mahsyar, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Sebab itu kita berzikir tuan-tuan, ilahi la suril firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, Allah fahabli taubata waghfir dunubi. Kita berzikir tuan-tuan, kita ini tak layak untuk syurga Allah dan kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menahan azab api neraka yang azabnya begitu pedih, azabnya begitu memeritkan. Maka kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, ketakutan itu tidak akan terpisah dari hati kecuali jika hati itu binasa. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, setiap manusia ni dia kena ada perasaan takut kepada Allah SWT, melainkan hati itu telah binasa. Maksudnya hati telah binasa ni tuan-tuan, hati telah menjadi keras. Hati telah menjadi keras kerana terlalu banyak melakukan dosa. Kerana setiap kali kita melakukan dosa, satu titik hitam akan ada pada hati kita. Maka semakin banyak dosa maksiat yang kita lakukan, maka hati kita dipenuhi dengan titik hitam tu, dan akhirnya hati kita menjadi hitam. Maka pada saat itu tuan-tuan, kita tidak lagi takut kepada Allah SWT. Orang beriman bila mana melakukan dosa, maka dia merasa takut kepada Allah. Dia merasa tidak tenang sehingga dah dia taubat kepada Allah Ta'ala. Tapi hati yang telah binasa, hati yang telah hitam ini, dia melakukan dosa, dia tidak rasa takut, malah dia merasa bangga dengan melakukan dosa. Dia mengajak orang lain melakukan dosa. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Yahya bin Mu'az berkata, kasihan anak Adam seandainya dia takut kepada api neraka sebagaimana dia takut kepada kefakiran, nescaya dia akan masuk syurga. Berkata Yahya bin Mu'az, anak Adam ni kalau dia takut kepada api neraka ni seperti mana dia takut kepada kefakiran, maka dia akan masuk syurga. Hari ni semua tuan-tuan, orang takut kemiskinan. Orang tak ada kerja, orang tak ada simpanan duit dan sebagainya. Teman takut kepada kemiskinan. Hari ni semua orang nak kaya. Bermacam-macam cara tuan-tuan. Yang menipunya, yang macam-macam.
Nakkan apa? Nakkan kekayaan, nakkan kesenangan. Kata Yahya bin Mu'az, manusia ni, anak Adam ni, kalau dia takut kepada api neraka, seperti mana dia takut kepada kefakiran. Maknanya kita ini takut kepada kemiskinan, kefakiran, sepatutnya kita kena takut kepada api neraka, yang mana kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tuhan semesta alam, iaitu Allah SWT, telah memberitahu kita bahawa takut kepada Allah itu merupakan salah satu sifat para malaikat dan rasulnya yang terdekat. Allah Ta'ala berfirman, yang takut kepada Allah SWT ni tuan-tuan adalah para malaikat. Malaikat ni dia takut kepada Allah SWT, para anbiya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para alim ulama takut kepada Allah Ta'ala. Para ulama, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah para alim ulama. Orang yang faham Al-Quran, faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar takut kepada Allah. Mereka sentiasa menangis, mereka sentiasa tuan-tuan muhasabah diri mereka, apakah mereka ini ahli neraka ataupun ahli syurga. Baik, Allah Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkannya, iaitu malaikat. Malaikat ni takut kepada Allah dan mereka melaksanakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah SWT. Malaikat, setiap malaikat, Jibril, Mikael, semua mereka ini ada tugas masing-masing. Ada tugas yang meniup sangkakala, yang mencabut nyawa. Mereka ini tuan-tuan, apabila Allah perintahkan satu-satu perintah, setiap mereka diberi tugas, mereka melaksanakan tugas mereka. Ini para malaikat. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tuan-tuan tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa jua diperintahkan oleh Allah, malaikat akan melaksanakannya. Kenapa? Mereka takut kepada Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Dan dialah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihad. Iaitu, dan dia lah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya. Malaikat ni memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Taala hendak melantik manusia menjadi khalifah, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak melantik manusia menjadi khalifah, mereka ini melakukan kerosakan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi, wa yasfikud dima, dan mereka ini saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini mensucikan kamu. Kata malaikat kepada Allah Ta'ala, kami ini mensucikan kamu, kami ini bertasbih kepadamu, kami ini memujimu ya Allah. Apakah engkau nak melantik manusia menjadi khalifah, yang mana sifat manusia ni melakukan kerosakan, sifat manusia ni menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Dan dia juga yang kerana takut kepadanya, dan dialah juga yang menghantar petir, lalu dia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Petir ni tuan-tuan, di dunia ni tuan-tuan, angin, api, tanah, buruh, petir, pekikan, semua ni tuan-tuan tentera Allah Subhanahu wa taala. Maka mana-mana manusia, mana-mana kaum yang ingkar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengazab mereka. Berapa ramai tuan-tuan umat-umat yang berdustakan para nabi,
umat-umat yang tidak beriman kepada Allah, yang sombong kepada Allah, yang meminta dipercepatkan azab, agar Allah percepatkan azab mereka, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka. Serta mendustakan, dan mereka yang ingkar dan membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah dan kuat kuasanya, padahal ia amat keras azab siksa, wa huwa syadidul mihal. Azab Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan sangatlah keras. Inilah pemimpin generasi pertama dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sebab kesedihannya, beliau menjawab, Nabi SAW ini beliau adalah pemimpin, sama ada generasi yang pertama, as-sabiqun al-awwalun, generasi yang pertama iaitu para sahabat yang pertama memeluk agama Islam, beriman pada Allah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW juga pemimpin bagi umat yang terakhir, sampai kita hari ini di akhir zaman kita mengikut siapa yang menjadi ikutan kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah. Nabi SAW ditanya oleh salah seorang daripada sahabatnya, kenapa Nabi SAW bersedih? Nabi SAW menjawab, bagaimana mungkin aku boleh tenang sedangkan malaikat meniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke mulutnya, mengerutkan keningnya dan membuka telinganya untuk mendengar sambil menanti bila diperintahkannya. Nabi SAW pernah ditanya kenapa Nabi SAW ini sedih. Nabi SAW menjawab, bagaimana aku tidak sedih, bagaimana aku hendak tenang sedangkan malaikat yang meniup sangkakala telah pun bersiap sedia, iaitu dengan memasukkan sangkakala itu di mulutnya dan mengerutkan keningnya, dan dia masang telinganya untuk mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar dia meniupkan sangkakala. Bermakna malaikat ni dia dah ready dah, bersiap sedia dia hanya tunggu perintah daripada Allah. Maknanya hari kiamat ni bila-bila masa saja akan berlaku. Maka sebab itu Nabi SAW sentiasa dalam keadaan tidak tenang, Nabi SAW dalam keadaan sedih. Sedangkan Nabi SAW seorang yang maksum, diampunkan oleh Allah SWT dosanya, dosa yang telah lepas, dosa yang akan datang. Nabi SAW dijamin syurga oleh Allah SWT. Maka Nabi SAW kata, bagaimana aku nak tenang, kerana malaikat yang meniup sangkakala dah ready dah, siap sedia dah, hanya menunggu perintah daripada Allah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, lalu apa yang harus kami ucapkan? Jadi sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kami nak lakukan? Apa yang perlu kami ucapkan? Iaitu bila Nabi SAW bersabda, mengatakan bahawa malaikat yang meniup sangkakala ni dah ready dah, hanya menunggu perintah daripada Allah SWT agar meniup sangkakala dan berlakunya hari kiamat, ataupun dimatikan seluruh umat manusia. Bila sahabat SAW tanya, apa yang perlu kami ucapkan? Kami nak ucapkan apa? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allah tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maksudnya Nabi SAW bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu menjadi wakil. Kami hanya bertawakal, mengharap hanya kepada Allah. 'Ala Allah tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Nabi SAW jika melihat mendung atau awan, maka nampaklah kesedihan di wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu ni bila mana dia melihat dia melihat ke langit, mendung ataupun awan, maknanya ada petanda hujan nak turun, maka Nabi SAW akan nampak sedih. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang jika melihat mendung akan bergembira sambil berharap datangnya hujan. Namun aku melihatmu ketika melihat mendung, nampak kebencian di wajahmu.
berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, biasanya orang kalau melihat ada tanda nak turun hujan, maka orang akan bergembira. Tapi kenapa kamu ya Rasulullah bila melihat ke langit awan ada petanda hujan nak turun, kamu nampak sedih, kamu nampak tak suka, nampak kebencian di wajahmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang boleh menjamin jika di dalam mendung itu terdapat azab. Wahai Aisyah, tidak siapa boleh jamin bahawa yang akan turun itu, dalam mendung itu, hujan yang akan turun itu terdapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada kaum, ada umat yang mendustakan Nabi yang diutuskan kepada mereka, tidak beriman kepada Allah, maka Allah hujani mereka dengan batu. Maka Nabi SAW kata, tak boleh jamin bahawa yang terkandung hujan yang akan turun itu adakah ia merupakan hujan rahmat ataupun terdapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana telah diazab satu kaum dengan angin kencang, lalu mereka melihat mendung dan berkata hujan akan turun. Kerana ada umat yang dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin yang kencang, dihujani dengan batu. Mereka ni melihat langit, melihat awan, mereka melihat ada petanda hujan akan turun, mereka kata mereka bergembira hujan akan turun. Rupa-rupanya yang turun itu adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana hujan lebat, angin yang bertiup kencang, ribut, petir guruh, ribut dan sebagainya, kita berbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, turunkanlah hujan rahmat. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut yang turun itu merupakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang alim yang saleh radhiyallahu anhu merupakan antara orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Orang alim tuan-tuan takwa kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah para alim ulama. Diriwayatkan dari Samir Ar-Riyahi dari ayahnya yang berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meminum air dingin, kemudian dia menangis sekuat-kuatnya. Lalu ditanya, apakah yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku teringat satu ayat dalam kitabullah, iaitu dalam kitab Al-Quran, yang berbunyi, wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qablihim kanu fi syakkim murid. Dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini, sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Ini firman Allah Ta'ala surah Asy-Syaba ayat 54 ni, tentang ada golongan kafir yang mereka ini bercita-cita hendak beriman. Mereka nak beriman kepada Allah, mereka hendak seandainya mereka ni dikembalikan ke dunia. Maka tuan-tuan, cita-cita mereka ni, keinginan mereka untuk beriman dan untuk kembali ke dunia ini tuan-tuan, tidak ada peluang yang kedua bagi mereka. Innahum kanu fi syakkim murib. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keadaan syak yang meragukan. Orang kafir ni, ketika mana di dunia ni mereka tidak yakin dengan Islam, mereka ragu dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, di awal suratul Baqarah Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minu, mereka beriman, mereka mempercayai, mereka yakin dengan perkara-perkara yang ghaib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada hari akhirat, kita beriman kepada qada dan qadar. Semua ini kita tidak melihat. Kita tidak melihat, tetapi kita beriman kepada Allah. Kita yakin dengan perkara-perkara yang ghaib. Maka orang kafir tuan-tuan, ketika mana di akhirat kelak, dia berkeinginan kalaulah dia boleh kembali ke dunia untuk dia beriman kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala tidak memberikan peluang yang kedua kepada mereka, kerana sewaktu di dunia mereka tidak yakin dengan Islam, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku mengetahui bahawa penghuni neraka tidak akan memperoleh air dingin yang mereka inginkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Abdullah bin Umar, dia minum air yang sejuk, kemudian dia menangis. Kemudian dia berkata, ahli neraka ini, mereka ini tidak dapat air ketika mana mereka meminta air. Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya. Ahli neraka dia menyeru ahli syurga dengan berkata, limpahkanlah pada kami sedikit air atau rezeki makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Berkata ahli neraka kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, bagilah kepada kami air, bagilah kepada kami makanan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Maka ahli syurga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka ahli syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya ke atas orang-orang kafir. Kata ahli syurga, Allah haramkan air dan juga makanan kepada ahli neraka. Ahli neraka minta kepada ahli syurga, bagilah kepada kami air dan makanan. Yang mana air dan makanan itu Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Maka berkata ahli syurga kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, Allah Ta'ala haramkan air dan makanan kepada kamu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa azabnya ahli neraka ni apabila mereka nak minum, dituangkan air yang mendidih, air yang menggelegak. Makanan mereka adalah buah yang berduri, dituangkan dalam mulut mereka, timah yang mendidih. Maknanya azab sebab mereka kufur kepada Allah SWT sewaktu di dunia. Pada suatu hari ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sambil mengambil sekepal tanah dan berkata, seandainya sahaja aku seperti tanah ini. Orang soleh dia pegang, dia ambil sekepal tanah, dia berkata, seandainya aku ini menjadi tanah, maka aku tidak akan pernah dikenang kalaulah aku jadi tanah. Ini tuan-tuan perkataan orang kafir. Orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, kalaulah kami ni tanah. Maksudnya tuan-tuan, tanah ni maknanya tak ada dosa, tak ada pahala, maka mereka ni tak diazab oleh Allah SWT. Maka orang kafir ni ketika mana mereka diazab oleh Allah SWT, mereka berkata, kalaulah aku ini menjadi tanah. Dia berharap dia menjadi tanah. Kenapa? Bila jadi tanah tak ada apa-apa, maknanya tak diperhitungkan amal baik, amal buruk dia hanya tanah. Maka orang soleh kata, seandainya aku ni hanya tanah, seandainya sahaja ibuku tidak melahirkanku, kalaulah aku ni tak dilahirkan oleh ibu. Bukan bermaksud dia menyalahkan mak dia melahirkan dia ke dunia ni, tak. Tapi dia berharap kalaulah dia ni tidak lahir di atas muka bumi. Bermaksud begitu takut dia kepada Allah SWT, begitu takut dia dihadapkan di hadapan Allah SWT, kerana umur yang diberi, anggota tubuh badan yang diberi, segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau akan disoal oleh Allah SWT di hari akhirat, diperhitungkan. Kalau banyak amal baik, banyak pahala dimasukkan ke dalam syurga. Kalau berat, timbangan mizan itu berat, dosa yang berat dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia takut. Bukan bermaksud dia menyalahkan ibu dia melahirkan dia ke dunia ini. Maka aku tidak akan pernah dikenal. Aku ingin benar-benar terlupa. Lalu kelihatan 2 garis hitam di wajahnya kerana menangis. Orang soleh sentiasa nangis. Nangis dan takut kepada azab Allah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku sangat ingin menjadi debu yang ditiup angin pada ketika berlakunya badai. Orang saleh dia kata, kalaulah aku ni debu, maka ditiup angin
berlalu begitu saja. Tak diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala meridai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, penasihat umat ini, yang berkata, aku sangat ingin menjadi biri-biri yang disembelih oleh keluargaku, mereka memakan dagingku dan menikmati sup. Kata Abdullah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dia kata, seandainya dia ni hanyalah biri-biri ataupun kambing, maka dia disembelih, maka dia dinikmati oleh ahli keluarga dia, dimakan ahli keluarga dia. Maka dia takut diri dia ni diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para tabi'in juga sangat takut kepada Tuhan mereka. Lihatlah Bashar bin Mansur radhiyallahu anhu bertanya kepada Atha As-Sulaimi, wahai Atha, mengapa engkau bersedih? Dia menjawab, diamlah, kematian telah berada di leherku. Orang soleh ni, iaitu para tabi'in ni, sesama mereka ni, mereka bertanya. Bashar bertanya kepada Atha. Bashar tanya kepada Atha, wahai Atha, kenapa kau sedih? Maka berkata Atha radhiyallahu anhu, diamlah, kematian telah berada di leher. Kata dia, kematian di leher dia, maknanya bila-bila masa sahaja nyawanya dia akan dicabut. Dikuburlah tempat tinggalku. Dia hidup lagi, tapi dia mengatakan tempat tinggal dia adalah dikubur. Maknanya satu hari nanti dia pasti akan mati. Pada hari kiamatlah penentuan langkahku. Kemudian dia kata, di hari akhirat inilah penentuan langkah dia. Akhiratlah yang menentukan sama ada dia mendapat redha Allah, masuki syurga Allah, ataupun dia mendapat kemurkaan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Di atas neraka Jahannamlah jalanku, dan aku tidak mengetahui apa yang Tuhanku akan lakukan terhadapku. Maka dia seorang tabi'in, orang soleh, tabi'in, masih lagi merasakan bahawa dia tak tahu apa yang Allah Ta'ala akan lakukan terhadap dia. Seorang tabi'in. Tabi'in, tuan-tuan, hebatlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in. Tabi'in hebat. Tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mereka masih lagi rasa takut. Dia kata tak tahu bagaimana nasib dia di akhirat kelak. Kemudian dia menghala, menarik nafas dan jatuh pingsan. Dia memikirkan hari akhirat sehingga dia jatuh pingsan. Takut, begitu takut dia kepada apa yang akan dia hadapi di hari akhirat kelak. Tak ada lagi kita hari ni kan sebut akhirat jatuh pingsan, tak ada lagi. Malik bin Dinar pernah berkata, aneh sekali mereka yang tahu bahawa kematian adalah destinasinya dan kubur adalah tempat kembalinya, akan tetapi selalu gembira. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, dia kata peliklah, dia kata, kerana manusia ni dia tahu bahawa kematian ini adalah destinasi dia. Dia pelik, manusia ni tahu dia satu hari nanti dia pasti akan mati. Kemudian dia tahu juga kubur adalah tempat dia dikembalikan. Mati dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi manusia tetap bergembira, happy je tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan banyak gembira, banyak gelak ketawa berbanding dengan sedih. Para tabi'in, orang soleh ni, mereka sentiasa memikirkan bagaimana keadaan mereka di hari akhirat kelak. Apakah Allah Ta'ala redha kepada mereka ataupun Allah Ta'ala murka kepada mereka. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memberikan balasan yang besar bagi mereka yang takut kepadanya dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Allah Ta'ala menjanjikan keampunan dan ganjaran yang besar bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha santun dan mengetahui berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Kita takut kepada Allah SWT, yakhshawna rabbahum, kita takut kepada Allah SWT bil ghaibi, sedangkan kita tidak melihat Allah SWT. Kita menyembah Allah SWT ni tuan-tuan seolah-olah kita melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu
Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fa in lam takun tarahu, dan kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kita tidak dapat melihat Allah, dan memang kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena merasakan bahawa Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah Subhanahu Wa Taala ini tentu lebih hebat daripada CCTV itu. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ada makhluk yang iaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentera-tentera Allah yang bertugas mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, menulis segala amal buruk kita, segala amal baik kita. Maksiat yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan ditulis oleh para malaikat. Maka orang yang takut kepada Allah SWT sedangkan dia tidak dapat melihat Allah SWT, Allah SWT mengurniakan kepada dia apa? Lahum maghfiratun. Allah SWT kurniakan kepada mereka keampunan, wa ajrun kabir, dan Allah SWT kurniakan kepada mereka yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan ajrun kabir, dengan pahala yang besar. Allah Ta'ala juga menjanjikan syurga kepada mereka. Siapa yang takut kepada Allah, tuan-tuan, balasan dia adalah syurga. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsu dia, apa balasan dia? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang menahan nafsunya daripada melakukan maksiat, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga itu akan menjadi tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan menjamin keredaan dan menerima amal ibadah mereka dalam firman-Nya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga ada. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni, balasan dia apa? Iaitu syurga ada, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Kita ni tuan-tuan, apa yang kita nak adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala redha kepada mereka, wa radu an, dan juga mereka ini redha akan nikmat pemberiannya. Apa jua pemberian Allah, apa jua qada, takdir, qada, qadar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka redha. Maka Allah terlebih dahulu meredai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut perintah Tuhannya. Dzalika liman khasyiya rabbah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita juga tuan-tuan berdoa juga kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Ta'ala cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga cinta kepada Allah. Bila mana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah meredai kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mencintai kita. Bahkan Allah Ta'ala telah bersumpah dengan keagungannya bahawa dia akan memberikan jaminan keamanan kepada mereka di hari ketika ditimpa bencana besar. Dan Allah SWT berfirman dalam hadis kursi yang berbunyi, orang yang takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, Allah Ta'ala ni jamin, Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi yang berbunyi, demi keagungan dan keperkasaanku, aku tidak akan mengumpulkan antara hamba-Ku yang merasa takut kepadaku dan yang tidak takut kepadaku. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika mereka tidak takut kepadaku di dunia, nescaya aku akan menakutkan mereka pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-Ku. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang
hidup di dunia ini dia tidak takut kepada Allah SWT. Dia tidak peduli dengan perintah Allah, larangan Allah, tidak peduli dengan sunnah Nabi SAW. Tak peduli dia, tak takut kepada Allah SWT. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala akan menakutkan dia. Manusia yang paling bongkak, yang paling ingkar, yang paling sombong di atas muka bumi ini tuan-tuan, yang tidak beriman pada Allah, sombong, mendustakan para anbiya Rasul alaihi salam, dia hari akhirat kelak dia akan takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia takut kepadaku semasa di dunia, nescaya aku akan memberikan keamanan di hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-Ku. Siapa yang di dunia ni dia beriman pada Allah, dia takut kepada Allah, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada dia. Maknanya dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, betapa besar balasan yang dijanjikan, betapa mulia pahala yang diberikan oleh Tuhan yang maha mulia. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengekalkan iman kita, agar kita dapat menambahkan lagi iman kita, agar kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua larangan Allah kita jauhkan, kita tinggalkan. Apa jua perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab api neraka, dan kita berharap memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekian cukup tazkirah kuliah maghrib pada hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah disilap daripada kekurangan kejahilan dari saya. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.